السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ialah babu ma jaa istimari wa istizan. Bab mengenai meminta arahan dan keizinan, yakni tentang perkahwinan. Hadis yang ke-305. Jumpa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyim, tidak dikahwinkan ayyim. Ayyim ni asal wanita yang sudah bercerai dengan suaminya. Tapi dalam konteks ini dia bermaksud mana-mana saja wanita yang bukan anak dara, yang janda lah. Hatta tustamar, sehingga diperintah, yakni dia suruh wali dia tolong kahwinkan saya dengan lelaki sekian-sekian, tu maksud. Kalau dia tak kata apa, wali dia tak usah duk pandai-pandai lah. Itu maksudnya asas. Wala tunkahul bikru hatta tusta'zan, dan tidak dikahwinkan anak dara melainkan setelah dia diminta izin. Maksudnya minta izin lah. Kata ayah nak kahwinkan kau dengan calon sekian-sekian, kau setuju ke? Kalau dia kata setuju, baru kahwin. Kalau dia kata dia dulu, tak boleh kahwin. Tapi oleh kerana anak dara ni dia malu. Anak dara zaman hari itu, zaman Nabi SAW. Anak dara zaman lah tak tahu lah. Kau anak dara zaman lah, ayah dia kata, ayah nak kahwin, nak, mungkin nak, mungkin nak kan. Tapi anak dara zaman tu, sahabat tanya pasal budaya Arab zaman tu dan orang Melayu juga pasal sama. Benda ni dikongsi oleh semua bangsa. Ya Allah, kaifa idnuha, wahai Rasulullah, macam mana izin dia tu? Pasal anak dara biasanya tak cakap. Izin dia macam mana? Qal antaskuta, kata Nabi, dia diam. Kalau dia diam tu tanda setujulah. Nah, kita huraikan macam mana. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada tuan-tuan yang sebahagiannya baru datang kuliah kita, dan dulu dalam kuliah-kuliah yang lepas kita huraikan tentang sejarah sahabat-sahabat yang menjadi rawi ini. Abu Hurairah ni dah banyak kali kita huraikan tentang dia. Seorang sahabat Nabi yang walaupun masuk Islamnya lewat, tetapi Allah berikan kurnia kepada dia, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sempat hanya beberapa tahun, 3 tahun, 2 tahun lebih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
timbul persoalan kerana riwayat Abu Hurairah ini terlalu, sehingga orang Syiah ataupun golongan Syiah mentuhmah Abu Hurairah sebagai salah seorang penipu besar kerana duduk sat dengan Nabi, riwayatnya banyak. Sebenarnya Abu Hurairah riwayat dia banyak, sebahagian besar riwayat itu dia tak ambil daripada Nabi sendiri, dia ambil daripada sahabat-sahabat Nabi yang mana dia tanya, mereka tu dia dengar mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia kepada Abu Hurairah terus ingatannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak termasuk di dalam 10 sahabat yang dijamin syurga. Ada sahabat ni Nabi jamin syurga, tapi ada 10 yang istimewa yang Nabi jamin syurga, yang disebut sebagai al-'asharah al-mubasysyirin bil jannah. 10 yang dijamin masuk syurga. Alim masuk syurga. Termasuk yang terkenal kita selain daripada khulafa yang 4, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, Zubair bin al-Awwam, Sa'id bin Zaid, dan mereka-mereka ni adalah orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dapat syurga. Abdul Rahman bin Auf, dan mereka ada kisah-kisah dia. Tuan kalau baca yang saya tulis selama minggu ni tentang 2 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hayat mereka kena fitnah. Seorangnya ialah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid ni dia dalam hayat dia semasa zaman Khalifah Umayyah, semasa Gubernur Marwan bin Hakam bin Al-Hakam, dia dituduh oleh seorang wanita iaitu Arwa bintu Aus curi tanah dia. Dan Arwa ni angkat kes ni kepada gubernur. Bila angkat kes ni kepada gubernur, Sa'id kata kat gubernur, kat Marwan dia kata, aku tak ambil. Akulah orang yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tawaqahu Allah ila 7 aradin. Siapa yang ambil sejengkai tanah secara zalim, Allah Ta'ala akan tanggung di leher dia nanti 7 lapis bumi. Aku tak ambil. Marwan kata, Sa'id dia kata tak apalah, lepas yang baca ni aku tak minta apa, tak apa, tak ambil, tak ada. Okay, dia gabung. Tapi Sa'id dia kecil hati. Sa'id bin Zaid ni sahabat 10 yang dijamin syurga. Dia kata, Allahumma in kan hadhihi kadhibatan fa'ami basaraha waqtulha fi dariha atau fi ardiha. Hadis riwayat ini dalam Sahih Muslim. Ya Allah, jika dia ni bohong, jika perempuan ni bohong, putar mata dia dan bunuh dia di tanah dia. Dan sebagai riwayat dia kata waqtulha fi dariha waj'al qabraha fi dariha. Jadikan kubur dia dalam rumah dia. Sa'id bin Zaid doa kata, Arwah akhirnya jadi buta dan meraba-raba lah rumah dia. Dan dia kata asabatni da'watu Sa'id bin Zaid. Aku telah ditimpa doa Sa'id bin Zaid. Dan dia jatuh dalam lubang dalam tanah dia. Sebagai riwayat kata dia jatuh dalam telaga di tanah dia dan dia mati di situ. Ni orang yang kena doa dengan salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Pasal
Tuduh orang lebih-lebih dia duk main tuduh-tuduh orang. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang lagi yang dijamin oleh Nabi SAW syurga. Hebat Sa'ad. Siapa baca sejarah Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ni manusia-manusia yang terbilang. Panglima Islam, berjuang bersama dengan Nabi, semua mereka ni. Boleh main orang di tengah tuduh tak tahu ada. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia jadi gubernur Kufah pada zaman Umar bin Khattab. Ada orang Kufah yang buat aduan pada Umar, kata sebenarnya tak bagus Sa'id bin Abi Waqqas jadi gubernur. Enggak. Sayyidina Umar bin Khattab ambil tindakan pecat Sa'id bin Abi Waqqas. Dia pecat tu bukan kerana dia kata Sa'id salah, tapi dia tengok ada aduan, dia ganti dengan Ammar bin Yasir. Tapi dalam masa yang sama Sayyidina Umar masa tu dia siasat dan pergi buat siasatan di Kufah, daripada satu masjid ke satu masjid. Wakil khalifah tanya, ada apa-apa komen, nak komen gubernur hampa Sa'ad bin Abi Waqqas? Semua orang kata tak ada, Sa'ad ni baguslah, insya-Allah. Sahabat Nabi 10 orang jamin juga tak bagus, siapa lagi nak bagus? Bawa pergi satu masjid ke satu masjid, tak ada siapa komen. Sehingga ke masjid Bani Abs. Sampai di masjid tu, mereka tanya, ini kira public inquiry, buat siasatan awam. Pergi tanya orang ramai, dia duduk depan. Apa pandangan nampak pada ni gubernur ni? Buat syak ni. Umar punya nak cari gubernur yang telus, padahal 10 yang dijamin syurga ni. Sebab tu saya kadang-kadang dalam masalah ini kita menetik. Orang yang 10 dijamin syurga pun Umar ikut proses tanya rakyat kalau komplain. Kalau ada orang tertentu yang dikomplain, kita tak boleh kata takkan dia salah tu, takkan dia merintah, tapi dia sekian-sekian, dia orang agama, dia apa. Tak boleh. Umar sesat. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke masjid Bani Abs. Satu orang digelar Abu, nama dia Usamah bin Qatadah. Ramai-ramai tadi dia tanya dalam masjid, apa pendapat hangpa tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata kawan ni bangkit, inna syattana innahu kana la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Kalau hang punya pendapat ini, aku nak bagi tahu hang, innahu kana la yasiru bis-sariyah, dia ni tak menyertai medan peperangan. Sa'ad ni gubernur panglima perang. Dia ni perang tak ikut. Tuan-tuan, kalau manusia jenis nak fitnah, benda jelas depan mata dia fitnah. Dia ni tak ikut pergi perang. Walaupun bisawiyah, bahagi ke harta tak sama pada rakyat. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan dia tak adil dalam pelaksanaan hukum. Perang. Sa'ad tak tahu nak kata apa. Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak tahu nak kata apa. Dia kata, wallahi la ad'uwan nabi salat. Demi Allah aku nak doa 3 benda. Dia doa apa? Allahumma in kana hada qama ria'an wa sum'atan
fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arridhu lil fitan. Riwayat Muslim dan riwayat Al-Baihaqi dan lainnya. Sa'ad kata, ya Allah, kalaulah dia ni bangkit hanya kerana nak menunjuk kat orang, nak tunjuk-tunjuk kat orang saja, nak dengarnya aku, maka ya Allah, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan dedahkanlah dia kepada fitnah-fitnah. Ulasyak Abu Sa'dah ni, Tabil Qatadah, yang Sa'ad bin Abi Waqqas doa dia ni dikatakan panjang seluruh umur, sehingga bulu kening ni jatuh turun ke mata. Panjang tu, tapi duduk dan sangat fakir. Banyak anak-anak dia dan sangat fakir dia. Cuma dia selalu duduk kat jalan orang budak-budak perempuan, dan kadang-kadang dia cuba raba orang. Orang kata kat dia, apa pasal hang ni dah tua, perangai buruk? Kata dia, asabatni da'watu ar-rajulil mubarak. Asabatni da'watu ar-rajulil mubarak, telah menimpa aku doa seorang lelaki yang diberkati, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itu tuan-tuan yang lain, ittaqi da'watul mazlum, kata Nabi, takutlah doa orang yang kena zalim. Tetapi kita lihat pada riwayat-riwayat ini, sama ada Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'id bin Zaid, yang merupakan dua riwayat yang masyhur di kalangan mubasysyirin bil jannah, mereka yang dijamin masuk syurga. Kita tengok mereka ni kata terus timpakan kepada dia, tak, mereka semua lapik doa macam, in kana hadhihi kadibatan, in kana hadha qama ria'an, jika dia berdusta, jika dia bangun nak menunjuk-nunjuk. Sebab dalam doa ni kita tak tahu hati orang, dan kita tak tahu apa nilaian Allah kepada orang ni, maka kita patut lapik dan bersantun dalam masalah ni. Jadi sebab tu bila orang yang salah nak doa terus ni, saya kata kalau boleh lapik lah, lapik, jangan bubuh sepiji dan tu. Kata jika sekiranya, ini dua doa, dan banyak lagi lah dalam sejarah doa yang lain. Daripada dua doa ini menunjukkan bahawasanya kalau satu orang timbul hukum boleh ataupun tidak seseorang mendoakan kepada orang lain ditimpa bala, dia panggil doa bala ad-du'a'u ala, bukan ad-du'a'u li. Ad-du'a'u ala, doa timpa bala. Kalau ala, kalau kita tak kata ya syekh ud'u alayya, jangan kau doa kepada aku doa timpa bala kat aku, salah bahasa. Ud'u li, doa untuk aku. Kalau ud'u alayya, doa bagi timpa bala aku. Kalau dia kata yad'u ala muslim, maksudnya dia doa timpa bala pada muslim. Boleh ataupun tidak jika muslim tu zalim? Boleh, tapi dengan syarat-syaratnya, dengan kadar-kadarnya, dengan bahasa-bahasanya, supaya kita tidak langgar sempadan-sempadan. Karena kadang-kadang tafsiran kezaliman itu berbeza, antara kita sangka zalim, mungkin dia tak zalim. Kita sangka dia inayah kita, mungkin dia tak inayah kita yang inayah dia. Maka lebih baiklah kita berlatih dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi saya nak ceritanya sahabat Nabi SAW, di mana Allah Ta'ala jadikan keberkatan mereka. Dan kerana dakwah mereka ini juga, Islam sampai kepada kita. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini meletakkan keadilan yang tinggi kepada para sahabat. Jika tak kerana kesungguhan para sahabat berdakwah sampai di Nabi, tak sampai kat kita tuan-tuan.
Hari ini ada mufti Selangor komplain sebab saya kata kita pergi dakwah tak apa, tak pusat hiburan. Dia kata yang tu mencemarkan diri kan, mencemar diri, mencemar maruah. Tak perlu kita turun. Tak turun ke medan. Cukuplah kalau kita nak dakwah jangan pergi tempat tu. Dia kata kita panggil mereka keluar pergi ke satu padang. Saya kata kalau boleh panggil mereka keluar di padang, lebih baik panggil mereka keluar di masjid. Pasal tak boleh panggil lah tu. Saya tak apalah dia punya pandangan. Tetapi orang pernah. Kita tak apa. Kita tak apalah manusia nak bagi pandangan. Itu hak dia sebagai mufti Selangor nak bagi pandangan. Tetapi orang pernah bertanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apabila Ibnu Taimiyah pergi jumpa satu orang dan berdakwah pada dia. Dia kata, hang tak malu kan main jumpa aku? Hang ni ulama besar aku duk main nasihat aku ni. Ibnu Taimiyah kata, sesungguhnya Nabi Musa lebih baik daripada aku dan hang tidak lebih jahat daripada Firaun. Nabi Musa pergi berjumpa Firaun. Nabi Musa pergi berjumpa Firaun dan Allah suruh Nabi Musa jumpa Firaun. Dan Nabi Harun, idhaba ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Firaun itu takut melampaui batas, dan katakanlah kepada mereka kepada dia perkataan yang guna, mudah-mudahan dia dengar dan dia takut. Kalau Firaun yang lebih buruk daripada orang maksiat hari ini dan Musa lebih baik daripada kita semua, salahkah kalau Musa boleh pergi pada Firaun? Takkan salah jika saya nak ajak tuan-tuan semua kita pergi pusat-pusat hiburan, bagi risalah, pergi cakap kat mereka 5 minit, dan insya-Allah kita akan cuba siapkan risalah supaya senang untuk kita tak hati nak cakap, kita bagi ya kat dia. Dan kita nak ajak tuan-tuan main mengaji banyak-banyak pun duduk balik tak buat apa, seorang buat tak boleh. Semua orang kena bermusyarakah, semua orang kena participate dalam dakwah ni. Semua orang kena sertai agenda dakwah ni. Dakwah ni bukan tanggungjawab jawatan kuasa Dewan Ibn Qayyim atau badan-badan mana saja, bukan tanggungjawab saya saja. Ini dakwah, ini tanggungjawab kita semua menyampaikan Islam, dan dia adalah amal jariah kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah inilah tanggungjawab kita untuk kita bawa, kita tanggung bebannya, dan akan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala dengannya. Ni ramai orang muda. Saya menyuruh kepada generasi muda, sama-sama tuan-tuan datang di sini, bukan saya dengar, kalau boleh kita turut berdakwah bersama-sama. Paling mudah yang tuan-tuan boleh buat, kuliah hak malam-malam macam ni, kalau tak ada apa pun, SMS untuk 10 orang. Kita ada kuliah. Tuan-tuan tunggu orang SMS, tuan-tuan ada SMS kat orang sama. SMS 10 orang. Malam ni ada kuliah. Tak kira lah kawan kita siapa. Dalam 10 orang tu 2 orang mai, seorang mai. Mudah-mudahan dengan dia mai, dia dapat ilmu pengetahuan. Jika ada kebaikan di kuliah ni, dia doakan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia dapat pahala, dan tuan-tuan dapat saham daripada usaha dakwah itu. Dan kemudian bersama-sama duduk dengan sahabat-sahabat di Dewan Ibn Qayyim ini, tanya mereka apa yang boleh disumbangkan untuk kita sertai gerakan dakwah. Sama-sama kita pergi bawa risalah ni kepada orang Islam, dan bukan Islam, kepada anak-anak muda. Kita ajak datanglah kepada Islam ini. Datanglah kepada dataran Islam yang sangat luas ini. Datanglah kepada dataran Islam yang memberikan kesempatan kepada setiap jenis insan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada pintu taubat dan keampunan Allah yang tidak pernah ditutup untuk insan, melainkan sehingga nyawanya sampai ke kerengkuh. Siapapun dia, apapun teruk pribadi dia, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan pengampun. Dan untuk seseorang balik kepada Islam ini bukanlah sesuatu yang terlalu susah. Kita sama-sama dengan kita. Mudah-mudahan kita baca sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita juga bersama ni. Tak apalah kalau dah ada Islam kita tak boleh, tapi tak apa, kita boleh. Kalau para ulama semuanya nak duduk dakwah bermula di bilik aircon, di kursi empuk je, memang jahanam lah kita semua. Semua orang nak dakwah, dia kata hak ni tak termasuk dalam mileage yang boleh saya claim. Jadi saya tak pergilah dakwah ni. Kacau tu kan. Kalau nak ikut, saya pun nak claim juga banyak balik nak jawab soalan jaiz ke Selangor. Jadi artinya hadirin dan hadirat sekalian,
Kita dakwah ni, kita pergi dan setiap orang mesti sumbang. Duit kita dah keluarkan duit banyak ni, yang ni untuk makan kita, yang ni untuk program ni. Cuba tanya banyak mana duit yang kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita makan, insya-Allah kalau ada kebaikannya ada pahala. Tetapi yang kita berikan pada jalan Allah, itu adalah simpanan kita. Kita selalu berfikir tentang berapa banyak duit bersimpanan tabung haji, berapa banyak dalam bank ni, dalam bank ni. Kita berfikir berapa banyak yang telah aku bank-inkan untuk amal jariah dan pahalaku untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang diberi pada jalan dakwah, yang diberi untuk kegiatan dakwah. Dan insya-Allah jika tuan-tuan beri pada dewan ini sendiri, tabung yang begini tidak ada untuk kepentingan sesiapa, untuk menggerakkan dakwah ini, perjalanan dakwah ini. Dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan rahmat pada kita semua. Kepada matan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tunkahul aym hatta tusta'mar. Tidak dikahwin janda melainkan setelah dia diminta, dia perintahkan. Tusta'mar ni asalnya maksudnya diminta perintah. Maksudnya dia perintahkan kita lah. Dia kata, ayah atau abang dia, saya nak pada lelaki berkenaan, tolong kahwinkan saya. Perkataan tunkah, dikahwinkan, menunjukkan wanita tak mengkahwinkan dirinya sendiri, sebaliknya dia dikahwinkan. Di situ menguatkan dalil mereka yang mensyaratkan wali dalam perkara lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan kahwin tanpa wali itu sah. Kita walaupun kita tahu itu khilaf dalam mazhab, tetapi kita rasa nas-nas perkataan-perkataan hadis dan Quran yang membuat sirah maju tunkah dikahwinkan menunjukkan wanita dikahwinkan, bukan dia mengkahwinkan dirinya, bukan dia mengkahwinkan. La nikah illa bil wali, tidak ada nikah melainkan dengan wali, maka dengan itu wali akan mengkahwinkannya. Pun begitu syarak menyatakan wali tak mengkahwinkan seorang janda melainkan apabila janda itu meminta wali mengkahwinkannya. Sebab apa janda macam tu? Sebab wanita yang telah berkahwin ni sudah ada pengalaman perkahwinan. Dia ada pengalaman dah, jerit pahit perkahwinan, dan dia biasanya dah tak segan dah, orang kata. Dia tak rasa malu dah untuk nak bagi tahu, saya berkenan dengan orang tua abang, saya berkenan dengan orang tua abang, saya berkenan dengan orang tu, tolong saya nak kahwin dengan dia. Biasanya dia dah tak segan. Maka bila kita tunggu perintah dia, kita tak payah pandai-pandai sibuk-sibuk cadang itu cadang ni dia. Kalau kita ada cadangan pun, kita cadang ni kita diam. Kalau dia diam tak kata apa, kita jangan ambil tindakan. Sebab apa? Sebab dia tak perintahkan kita. Kalau anak dara boleh, mungkin dia diam. Bila ayah nak kahwinkan kau dengan lelaki sekian, apa pendapat kau? Dia diam, tersipu-sipu, bangkit, masuk bilik, tutup. Kita kata, mak dia kata dia mau dah tu. Misalnya. Kan? Kerana mungkin dia malu. Berdasar zaman tu. Nanti kita tengok macam mana jadi pada anak gadis sekarang. Jadi zaman tu bila dia senyum, bapa dia memberi isyarat pada pak dia, bila dia diam, boleh proceed atau. Tapi kalau janda dia diam, pak dia tak boleh kata apa, tak boleh. Kena dengar suara dia sendiri, dia kata apa. Kenapa? Kerana dia ada lesen besar bagi dia. Dia tetap kahwin dengan wali. Islam dua keadaan. Nanti kita uraikan iaitu tak terima perkahwinan dan tak iktiraf perkahwinan tanpa redha. Kemudian Nabi kata, wala tunkahul bikr hatta tusta'dan, dan tidak dikahwinkan anak dara melainkan setelah diminta izin pada dia. Dia kata, ayah nak kahwinkan kau dengan lelaki sekian, kau setuju ke? Harap setujulah. Dia diam. Hingga saya sebut tu, kalau dia menangis, kata setengah para ulama tak bolehlah dia tak rap. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i dia Imam Syafi'i dia kata, kalau dia menangis, tengok jenis air matanya. Kalau air matanya sejuk, tandanya dia setuju. Kalau air matanya panas, tanda dia tak setuju. Sebab air mata yang sejuk tu air mata suka. Saya tak tahu lah, tuan-tuan try tengok pasal macam mana. Dan air mata yang panas tu air mata yang sedih. Jadi air mata
Air mata yang panas tu ialah air mata yang sedih. Sebab tu bila orang menangis tengah malam teresak-esak ketika solat tahajud dan munajat, air matanya sejuk, kata dia. Wallahu a'lam. Tapi perlu tanya juga lah kok mak dia rasa sejuk, punya panas. Tangan mak dia yang sejuk kan. Elok tanya dia lah betul-betul. Kan? Kalau tiba-tiba dia merau. Pasal anak dapat kan beza zaman. Kuat menangis dia. Oh tidak. Tak apalah, mak dia kata. Itu dia senyap. Dia semua mak kata nak kahwinkan cik bila? Dia kata dah menangis, kata tidak. Dah tidak tu saya maksudkan tidak tu sangka. Dia anak tara yang moden sikit kan. Dia gedik tu dia. Jadi zaman berubah. Dulu Nabi SAW kata, zaman dulu orang Melayu dulu pun sama orang kali, zaman dunia tak terdedah kepada fitnah lagi. Jadi nak darah ni diam lah. Zaman sekarang mungkin dia pun cakap, kita kena tengoklah tabiat. Kerana sebahagian hadis itu kita kena nilai berdasarkan ungkapan-ungkapan Nabi itu kadang-kadang ada dipengaruhi oleh zaman. Pendekatan zaman berkenaan. Macam saya sebut, kadang-kadang bila Nabi sebut, ada Nabi sebut sesuatu dalam konteks Madinah. Ada yang Nabi sebut dalam konteks zaman tertentu. Sebab tu kita nak tengok. Maka dengan ini, maka tengoklah zaman ni anak kita jenis mana. Kalau anak kita ni jenis cakap banyak, dia kata nak nikah dengan orang tu, nak nikah dengan orang ni, cik nak kahwin dengan orang tu, kita diam. Kita ya Allah setuju. Kerana ayah tengok dia tu tak bagus akhlak dia pun akur kita. Besok dia tak, ayah cik nak kahwin dengan budak ni. Ayah nampak hang ramai dulu pun nampak tak apa-apa bagus, tak boleh kau cari yang lain. Jadi bila kita pun cadang, ayah cadangkan kau dengan sekian-sekian, dia diam. Anak dara jenis ni dia jenis cakap. Tak ada orang tanya, dia habaq dah calon dia. Bila kita calon pada dia diam, ada kemungkinan diam dia tu tak setuju. So dia jenis outspoken. Jadi kita eloklah kalau hal yang seperti itu kita tanya dia. Tapi Nabi SAW hadis ni sahabat tanya, wa kaifa iznuha, macam mana izin nak darah ni? Nabi kata iznuha an taskuta, izin dia ialah dengan dia diam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkahwinan sesuatu benda yang besar. Akad jual beli, nak jual barang, basikal saja. Barang harga RM200, RM100, RM50, RM5 pun kena redha. Tuan hak nak jual kena redha, pihak yang nak membeli pun kena redha. Adakah akad yang menyebabkan untuk dalam bahasa yang lebih serius disebut tentang perkara yang dia panggil bud'un nisa, kemaluan wanita. Perkahwinan ini membabitkan bukan soal jual, kemaluan wanita, sesuatu yang dianggap paling berharga bagi wanita. Dengan perkahwinan itu akan menyebabkan perkara hal benda yang paling dia jaga akan diberikan kepada orang lain untuk menggaulinya. Adakah boleh diberikan tanpa redha dia? Adakah boleh diberikan tanpa redha? Berlaku perbincangan di kalangan para ulama kerana hadis ni dan juga hadis lain macam membezakan antara janda dan anak dara. Maka ulama sepakat janda tak boleh paksa. Tapi mereka berkhilaf pendapat. Tang anak dara lepak dia tak minta izin, kahwinkan saja atas nama kuasa bapa wali mujbir, boleh ataupun tidak, maka timbul perbezaan pendapat dalam hal ini, terutama yang membabitkan pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menyatakan wali mujbir boleh dalam hal ini. Kerana mereka kata hadis-hadis yang lain menunjukkan Nabi kata tentang wanita ini ataupun tentang anak dara ni, Nabi SAW seakan-akan mereka Nabi kata Nabi tak samakan dia dengan janda. Nabi hanya kata diminta izin. Dan juga Nabi kata
Al-aymu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya. Jika janda lebih berhak daripada dirinya, maksudnya janda boleh pergi kahwin diri dia. Kalau wali dia tak setuju, dia boleh pergi kahwin, dia ambil wali mana, dia pakai wali hakim, dia boleh. Itu janda. Kalau Nabi kata begitu, bererti, kata mazhab Nabi, bererti untuk anak dara, wali dia lebih berhak pada diri dia. Dia faham sebaliknya. Maka dengan itu wali dia boleh buat sadar. Wallahu ta'ala alam, kita menganggap kaul ini adalah kaul yang dhaif. Kerana beberapa perkara. Pertama, soal perkahwinan dan soal kebahagiaan hak seorang diri. Menyerahkan wanita dengan paksaan adalah merupakan kezaliman. Semua akad hendaklah bukan kerabaan. Bagaimana mungkin kita nak bagi wanita yang akan mempertaruhkan diri dia, ketaatan dia, badan dia, bahkan kemaluan dia pada seorang lelaki dengan dia tidak reda. Dan dalam hadis Nabi SAW, ada wanita yang mengadu pada Nabi, bapa dia mengawinkan dia dengan cara yang dia tak setuju. Nabi pertama cuba pujuk dia. Nabi kata kalau kau terima lah, dah kahwin dah. Tapi dia kata dia tak setuju cara bapa dia. Nabi SAW kata, if'ali ma syi'ti. Kau buatlah apa yang kau mau. Maksudnya jika kau nak pisah rumah tangga, pisah kau tekan. Nabi bagi hak pada dia. Nabi dia kata, ajastu li abi, aku benarkan bapakku. Walakin uridu an ya'lam al-aba annahu laysa lahum min al-amri syai'. Aku nak supaya bapak-bapak tahu mereka tidak ada hak dalam nak paksa anak perempuan mereka. Islam dalam hal ini imbang dua keadaan. Pertama, Islam nak supaya anak perempuan tak dipaksa dalam kahwin. Kita pegang mazhab ini boleh keluar daripada daerah mazhab Syafi'i. Awal-awal mazhab Syafi'i kita boleh paksa dengan menghormati kesarjanaannya, tapi dia kata kita berpegang berpendapat Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, mereka semua yang berpendapat tak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Tetapi dalam masa yang sama kita kata anak perempuan walau anak dara juga tak boleh kahwinkan diri dia tanpa mendapat redha persetujuan daripada walinya. Wali dia nak paksa calon wali dia pun tak boleh. Dia nak pergi kahwin hak orang yang dia berkenan, wali dia tak mau, tak boleh. Jika wali dia mempunyai alasan yang kuat, jika wali dia punya alasan yang kuat, sebab wali dia lebih tahu tentang maslahah dia. Pak dia yang belah dia daripada kecil sampai besar dengan baik, yang tak pernah ambil kesempatan apa-apa, kata saya tak setuju dia ni berkahwin. Kita ambil kira pendapat dia. Melainkan jika sekiranya dia dapat pergi kepada wakil hakim menyatakan bapak saya tak setuju ni pasal pak saya memang ada kepentingan, calon yang saya nak kahwin ni orang bagus, dari segi agamanya baik, pak saya nak calonkan kerana dia nak calonkan orang dia yang merupakan partner bisnes dia, bawa. Itu kezaliman mereka ketika tak wali adl, iaitu wali engkar, wali tak mau. Ketika itu apabila wali dah tak nak, sedangkan anak perempuan berhak dalam kes ni, dia mempunyai hak, calonnya pun bukan kaki dada. Kalau pak dia kata saya tak benarkan qadi sebab dia ni yang nak nikah dengan dia ni kaki dada, takkan saya nak mari nagih dada kampung. Misalnya lah, saya bukan hina dia, bapak dia ada alasan, ataupun dia ni memang tak semayang, saya kenal, kaki judi misalnya. Kalau pak dia ada bukti itu, pak dia. Tapi jika pak dia kata saya tak mau pasal gaji dia kecil, gaji dia ni besar, itu bukan alasan yang kuat. Kalau anak perempuan dah dapat buktikan dia sayang pada taulik, dan dia dapat buktikan bahawa orang ni layak menjadi suaminya. Apabila dia berlaku wali adil, wali yang engkar, wali yang tak nak, ketika itu man la waliya laha fasultanu waliyuha. Siapa yang tak ada wali, maka sultan menjadi walinya. Sultan tu bukan masuk, sultan tu masuk orang yang mempunyai kuasa, iaitu pemerintah. Sebab yang kenapa Islam membabitkan soal wali dalam perkahwinan, kerana wanita dhaif, wanita lemah. Apa-apa berlaku pada wanita, kalau katakanlah dia kahwin dengan lelaki, lelaki ini zalim, siapa yang akan mempertahankan dia?
Sebab itu Islam penting supaya mendapat persetujuan wali. Kerana apa-apa berlaku, wali yang tahan dia. Kaum keluarganya akan bertahankan dia. Jika lelaki ini menzalimi dia, mendilas dia, siapa yang akan mempertahankan dia? Wali dia akan mempertahankan dia. Jika wali dia dah tidak adil pada dia daripada peringkat awal, dia pergi kepada wali sultan. Kerana apa-apa, pemerintah akan cuba melindungi dia. Itu sebabnya kepentingan kuasa wali. Dan hakikatnya pada asal, jika satu orang mai rumah kita ada anak perempuan, dan kemudian orang tua mari, kita berkenal dengan orang tu. Kita kata, bagus cik ni, mengaji mana orang? Sembang kenal dengan dia. Dia kata mengaji, kita pun kenal. Dia kata, Pak Haji ingat bagi hang ni jadi menantu Pak Haji ya. Boleh hamba menikah dengan anak Pak Haji? Dia kata, betul ke Pak Haji? Tak apa Pak Haji buat keluar anak Pak Haji. Kalau dia kena tunjuk dulu. Tak bolehlah makan buah pun mata buta kaki pun dulu. Itu cerita wali sufi mana tu kan? Ini Islam bukan ada menikah tak tengok ni. Makan buah apple sedikit kena menikah tak tahu nama tak tahu hari ni bukan cara ni. Dia keluar dia ni pun kenal lah. Dia kata kenal tak? Lebih daripada kenal lah Pak Ji. Panggil ayah lah, lebih kenal ayah oi. Dia tanya ada berapa duit lah mungkin. Loh. Ada lah 500. Bagi buat duit mahal. Betul ke ni? Ya lah. Keluar kan? Mai. Kita kahwin. Lah ni. Oh, syok dia. Dia abang panggil jiran sebelah. Mak ramai lah. Panggil bagi yang lah. Mai lah. Dua orang. Dia pun kata, aku kahwinkan hak dengan anak aku sekian. Dia kata, saya terima perkahwinan seperti tersebut. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Ni Tok Kadi mai tak? Tok Kadi tak mai ni? Duit RM80 tak payah ambil ni. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Nah syarat nikah kenapa dah? Perempuan, bakal suami, bakal isteri, akad, wali dan sah. Sah. Tak ada syak, sah. Itulah nikah yang berlaku zaman dulu. Ini ada orang berceramah kata, tak daftar, tak sah. Mengarut, sah. Cumanya dia salah di sisi siasah syar'iyah. Salah di sudut kita kena taatkan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Iaitu kita berdosa lah. Sebab pemerintah suruh kita daftar. Itu tujuannya untuk kebaikan. Supaya ada nanti bila tak daftar, orang menikah secara tipu. Besok nak bawa kes ke mahkamah tak boleh. Orang boleh buat mempermainkan perkahwinan. Itu saja. Kerana dia tak daftar tu dia berdosa. Di sudut tak taatkan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Tetapi di segi perkahwinan sah atau tidak? Sah tidak? Yang salah di segi siasah syar'iyah. Salah daripada pengurusan. Tuan-tuan faham? Ini nikah yang berlaku. Maka nikah itu sah. Maka sebab itu pejabat utama sebahagian atau pengurusan ni dia tak faham. Dia kata nikah tu tak sah. Nikah tu sah. Kalau kau nak denda dia, kau boleh lah. Denda dia tu bukan kerana nikah tak sah. Denda dia tu kerana dia tak buat ikut peraturan pejabat. Kerana dengan tak buat itu menyebabkan kemungkinan isteri ataupun suami boleh dizalimi. Asalnya pada zaman Nabi macam tu lah kahwin. Tetapi bila dunia berubah, manusia memerlukan surat menyurat, maka Islam iktiraflah surat menyurat. Tetapi bukan Islam kata tak sah, Islam kata berdosa sebab kau tak taat benda yang baik. Tapi di segi dia melakukan hubungan suami isteri halal. Cuma dia berdosa kerana dia tak ikut pemerintah dalam perkara yang baik, dan pemerintah denda dia pun padahlah kerana dia tak ikut. Tapi bila pemerintah nak kata anak ni tak sah, kena aku kena akad lain, tak benar.
Kalau Tok Hadi nak pergi kat dia, tak payah angkat lain. Nikah sah. Zaman Nabi, apabila cuma pada zaman Nabi orang kahwin merasa kadang-kadang Nabi tak tahu. Sebab tu dalam kes Jabir, Nabi kata, "Tazawwajta ya Jabir?" Engkau dah nikah wahai Jabir. Wahai Nabi pun perintah. "Na'am tazawwajtu ya Rasulullah." Aku dah kahwin wahai Rasulullah. "Bikran an sayyiba." Anak dara ke janda? Dia kata nikah dengan balkarullah, janda Rasulullah. Nabi kata, "Ala bil bikr tula'ibuhu wa ta'ibuka tudahiku wa tula'ibuha wa tula'ibuka tudahikuha wa tudahikuka." Siapa tak kahwin dengan nak darah? Dia main dengan hang, main dengan dia bagi hang gelak, hang bagi dia gelak. Nabi melawak kan. Betul Nabi maksud pun, tapi Nabi nak bagi sahabat tahulah. Bukan Nabi kata janda tak bagus, tapi kalau nak kahwin bagi rancak sikit, nak darah betul lebih kurang. Bukan tak bagus. Tapi Jabir kata, "Wahai Rasulullah, bapa aku telah meninggalkan anak perempuan lebih kurang 9 orang. Sebagai lewat 7 orang. Maka dia pun hampir setara. Aku tak mau mari dengan satu orang. Aku nak kena jaga adik-adik pun ni. Aku tak mau mari, tak mau kahwin dengan satu orang yang lebih kurang sama dengan mereka. Lalu tak boleh nak kawan mereka. Aku kahwin dengan satu orang yang boleh mengendalikan mereka." Nabi kata, "Barakallahu fika." Allah Ta'ala berkata. Nabi setuju juga. Jadi tak ada masalah nak kahwin janda ke anak dara. Tapi Nabi biasanya cadangkan. Jadi sejujur, kalau ada sudut perkahwinan tu saja, maka anak dara lah. Tapi kalau kita lihat, ada anak dara calon dah 2. Anak dara seorang, janda seorang. Anak yang janda ni, agama dia bagus, ni dia bagus. Yang anak dara ni, rupa cantik, tapi agama kurang. Sedangkan kita perlu belah ni. Kita kahwin yang mana lebih kita perlukan. Bukan kata Nabi downgrade ke anak dara ni, tak lah. Ini adalah soal yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kadang-kadang Nabi tak tahu. Umur orang angkat kes kepada Nabi apabila berlaku kes seperti wanita tadi yang dipaksa oleh bapa dia dan seumpama. Dan dalam riwayat Muhammad Hasan Al-Syaibani, tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, apabila seorang wanita pergi mengadu kepada dia kata, "Bapa aku ni tak mau bagi aku kahwin. Berapa kalilah aku minta kepada dia, tak bagi aku kahwin." Sedangkan wanita ni sesuai. Ahmad Hasan Syaibani, hampirlah kahwin kot mana pun, tak kisah lah. Pada akhir hayat. Maksudnya dia kata, kalau dah bapak enggan, kau pergilah. Dan Ahmad, kebetulan Ahmad Hasan Syaibani pun daripada mazhab Abu Hanifah. Timbul pandangan, adakah perlu untuk orang yang kahwin menjadi saksi? Bila kita kahwin, orang kahwin kita jadi saksi ni, perlu tak kita nak pastikan anak dara ni setuju atau tidak? Lepas kita jadi saksi, kita sah tu, orang habang kita, sebenarnya kahwin paksa tu. Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan berapa ulama yang kata hendaklah saksi, sepatutnya nak saya katakan, nak tengok sikit ni anak dara ni setuju ke tak. Anak dara pun gelap, macam mana boleh ke ayah nak pergi kahwin ni? InsyaAllah kita pun sangguplah jadi saksi sah tu. Kalau kata saya tak mau tu, suruh juga tak apa ya, kita balik kita jangan jadi saksi yang zalim. Agama suruh kita jadi saksi yang adil. Syuhada bil qist, adil. Kita dilarang menjadi saksi yang zalim dan hal seperti itu. Wallahu taala alam. Kita buka persoalan. Tentang seminggu satu hari lah. Lagipun tentang alim banyak. Azal. Boleh tak perempuan haid potong kuku, rambut? Maka boleh potong kuku dan rambut dan tidak ada masalah. Antum hal. Kadang-kadang orang kata tak boleh potong sampai panjang tak pakai tu, tak ada masalah. Bolehkah baca Quran bagi wanita yang haid? Khilaf pada ulama dalam masalah ni. Minggu lepas kita dah sebut sikit. Dan khilaf pada ulama. Sebahagian mereka menyatakan tidak boleh. Sebahagian mereka boleh.
larangan yang menyatakan la taqra'ul Quran al-haid, wanita haid tak baca Quran, itu dianggap oleh sebagai ulama hadis sebagai riwayat itu tidak kukuh kerana disebabkan Ismail bin Ayyash yang ada dalam riwayat itu, rawi itu. Maka dengan itu maka kata tidak ada nas yang melarang yang jelas wanita haid membaca Quran. Wanita haid memang tak boleh sembahyang, itu confirm. Wanita haid dia tak boleh puasa, itu pasti. Tapi wanita haid boleh berzikir, boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pandangan wanita haid tak boleh baca Quran sebagian para ulama. Tapi pandangan yang pendapat yang menyatakan wanita haid tak boleh baca Quran itu hendaklah ditegakkan atas dalil. Bagi ulama yang menerima hadis yang kata wanita haid tak boleh baca Quran itu, mereka kata tak boleh lah. Tetapi bagi sebagian ulama hadis maka menganggap hadis itu dhaif, maka dengan itu wanita haid boleh membaca Al-Quran. Kalau tanya pendapat saya dalam hal ini, saya pendapat Allah Ta'ala alam, tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini yang melarang yang pasti untuk wanita haid tak boleh baca Quran. Maka kita berpendapat Allah Ta'ala bersama dengan pendapat para ulama yang lain yang menyokong pendapat para ulama, bersetuju dengan pendapat para ulama yang menyatakan wanita haid boleh membaca Al-Quran. Ya. Mengambil apa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij ekstremis. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini, kan? Sebab tu orang yang lakukan zina, orang yang minum arak, bagi mereka kafir. Dan of course, secara umumnya Khawarij tentu tak melakukan hal ini. Kerana pada i'tiqad mereka buat dosa menjadi kafir. Buat dosa jadi kafir. Sehingga menyebabkan ulama-ulama hadis bahas satu masalah. Adakah riwayat Khawarij kalau riwayat hadis? Boleh tak kita nak nilai riwayat hadis kaum Khawarij? Sebab Khawarij ni dia anggap buat dosa menjadi kafir. Tentu walaupun jahat, walaupun kita kata pandangan dia salah, pandangan dia ekstrim, tentu dia tak bohong kepada Nabi. Kalau dia bohong kepada Nabi, boleh menyebabkan jadi kafir pada ayat cakap dah. Sehingga menyebabkan sebagian ulama hadis kata kalau Khawarij ni mungkin boleh tengok juga riwayat dia, sebab kemungkinan dia tak bohong kepada Nabi kerana dia kata bohong jadi kafir. Dan walau macam mana pun puak Khawarij dianggap puak yang telah menyeleweng daripada asas kepada pemikiran Islam yang sahih. Ya. Ya. Saya tidak tahu orang menyatakan Islam minoriti. Islam sebenarnya menguasai. Kerana tanah Madinah ialah orang Arab pada beberapa keadaan. Pertama, orang Arab ketika itu di Jazirah Arab mengiktiraf pemerintahan ataupun kepimpinan Quraisy. Arab ni dianggap Quraisy ni memang pemimpin. Walaupun mereka banyak bangsa, mereka fanatik, tapi soal politik mereka sangat percaya bahawa Quraisy is the best. Quraisy always the best. Bila Quraisy memimpin pemimpinan Quraisy, sebab tu mereka fokus kepada Mekah dan mereka banyak mendengar pendapat orang Mekah. Pasal orang Mekah ini Quraisy. Sebab tu antara sebab mereka hormat Nabi, mereka rasa besar. Salah satunya kerana Nabi daripada keturunan Quraisy. Bagi orang Arab, Quraisy ni nilai dia bagus. Nilai dia bagus. Sehingga menyebabkan ulama-ulama membahaskan hadis Nabi SAW, hadis sahih yang mana Nabi menyatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu hendaklah Quraisy. Jadi ulama bahas, kalau sekiranya imam pemimpin ni, orang yang jadi pemimpin negara ni, syarat dia mesti Quraisy kata. Kalau dia bukan Quraisy macam mana? Sehingga ada ulama-ulama yang menulis tentang politik Islam menyebut salah satu syarat khalifah, nak jadi khalifah itu mesti Quraisy. Quraisy ni maksud mesti orang Quraisy. Sebab Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mesti daripada Quraisy. Dan kalau kita ingat ketika sahabat berbincang di Saqifah Bani Sa'idah,
ketika nak selepas Nabi wafat, orang tu cari Sa'ad bin Ubadah, ada cadang wani, Nabi Sa'ad, maka Abu Bakar Siddiq tampil ke hadapan dan menyebut hadis Nabi, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy, menyebabkan orang Ansar semua diam. Dan Abu Bakar mencadangkan Omar kembali mencadangkan Abu Bakar, dan kemudian mereka terima dia. Salah satu di samping kerana Abu dekat dengan Nabi, salah satu kelebihannya kerana dia Quraisy. Kerana dia Quraisy. Saya nak bincang tentang Quraisy. Maka Quraisy ini di sudut siasat, di sudut politik, dia dianggap sangat diterima dalam masyarakat Arab ketika itu. Maka timbul perbincangan di kalangan para ulama tentang ciri kepimpinan. Adakah Quraisy menjadi syarat untuk orang jadi pemimpin? Ini timbullah pandangan geng-geng Said ni. Ada orang geng Said mesti jadi pemimpin sebab Quraisy, kan? Apakah Quraisy mesti menjadi syarat kepada pemimpin? Ada di kalangan para ulama dulu sebut, kalau bukan Quraisy tak boleh jadi khalifah. Sebab itu isu yang dibangkitkan oleh dalam kempen menegakkan kerajaan Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umayyah ialah ada di samping isunya Umayyah pun Quraisy, di samping isunya ialah Abbasiyah, ada titis keturunan Nabi. Ini cerita main pernah. Nabi yang sebut a'immatun min Quraisy, jadi para sarjana kenapa disebut pemimpin daripada Quraisy? Orang ni kata mesti Quraisy, orang ni kata Quraisy, tapi antara pandangan yang bagus ialah pandangan yang disebut oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyebut bahawasanya soal Quraisy ini bukan kerana dia Quraisy, tetapi kerana nilai Quraisy itu pada Arab ialah nilai pemimpin. Macam saya tak tahulah, boleh sesuai kata dalam konteks Malaysia sekarang saya tak tahulah, tapi orang anggap kalau nak jadi Perdana Menteri kena orang Melayu lah. Kalau lain daripada Melayu dia akan jadi masalah. Bukan kerana Melayu lebih baik mesti, tetapi mungkin kerana faktor-faktor setempat. Tapi Quraisy nampaknya memang ada ciri-ciri kepimpinan yang baik. Dalam masa yang sama Nabi suruh taat kepada pemerintah walau kana abdai, walaupun hamba Habsyi. Kalau memerintah dengan kitab Allah, Nabi kita taat. Ada hadis Nabi. Tapi dalam masa yang sama Nabi kita pemimpin daripada Quraisy. Menunjukkan Nabi kata, dalam erti kata yang lain, kalau nak pilih pemimpin, pilihlah orang yang paling dianggap daripada suku, jalur, kelompok yang paling diterima dalam masyarakat tu. Kerana bila nak jadi pemimpin, dia kena nak dapat support daripada grassroots, daripada masyarakat. Kalau sekiranya dia bagus dengan kepimpinan, tetapi rakyat tak sokong. Tapi bila sebut Quraisy, ramai orang sokong pasal darah Quraisy dalam konteks ketika itu. Balik kepada isu Madinah. Isu Madinah, Nabi, di samping dia Nabi, mereka terima Nabi, jalur keturunan Nabi, dan yang pentingnya dalam politik hendaklah dia menguasai keadaan. Nabi SAW menguasai keadaan. Menguasai keadaan, dan Nabi menguasai, dan kita tahu negara kepimpinan Nabi di waktu negara sekarang, dia lebih mendekati negara yang ala kabilah. Negara kepimpinan politik, tetapi Nabi bukan ada ini menteri keuangan, ini menteri pelajaran, ini menteri pertahanan, tak ada. Bila berlaku isu peperangan, Nabi yang akan lantik siapa. Bila ada masalah, orang jumpa Nabi SAW. Ia sebenarnya sistem politik, tetapi ia bukan dalam kerangka politik yang kita nampak sekarang. Tapi ia politik lah, politik kepimpin. Dia lebih kurang macam sistem Tok Penghulu lah. Orang apa-apa main jumpa Tok Penghulu. Orang mari jumpa Nabi, dan Nabi dia menentukan politik lah tu. Dan politik pula terdedah kepada perubahan. Bila zaman berubah, bila mari zaman Sayyidina Umar mula tambah, buat yang itu, buat menteri, buat. Dalam masa yang sama zaman Nabi pun ada hantar gubernur, ada hantar ni. Politik itu dia berkembang. Pada zaman Umar mula mengambil beberapa sistem yang dipakai oleh, pasti itu kerajaan Majusi
Tapi oleh kerana sistem yang dia pakai itu baik, Umar laksanakan. Hatta pada zaman Nabi cop surat itu. Nabi asalnya tidak cop surat dah. Tapi bila diberitahu kepada Nabi annal muluk la yaqra'ul kutub laisa fiha al-khatam. Laisa fiha khatam. Raja-raja tak baca surat yang tak ada cop. Nabi ambil cop. Fattakhidha khatiman min zahab. Nabi ambil cop daripada perak. Di cincin Nabi itu jadi cop. Dia tulis Muhammad Rasulullah. Nabi cop di surat. Itu benda yang dipakai macam tu. Maksud Nabi follow prosedur pemerintahan untuk menjadi good governance, dan Nabi buat pemerintahan yang baik ketika itu. Pemerintahan Nabi pemerintahan yang baik. Oleh kerana itu maka politik berkembang. Pada zaman Nabi barangkali dia tak ada suasana sekarang untuk orang mengundi untuk apa. Maka orang Yahudi dia hidup dengan masyarakat dia. Di samping bila ada isu umum, mereka akan balik pemerintahan isunya kepada Nabi. Tapi dalam isu-isu biasa, Yahudi kan rujuk kepada sama-sama dia. Sebab itu kita bila kes-kes sama Yahudi hukum dengan peraturan Yahudi. Yahudi hukum peraturan Yahudi. Tapi bila dia balik isu negara, isu Madinah keseluruhannya, Nabi SAW akan menguasai keadaan sebagai pemerintah. Sebab itu saya ingat, sebab itu mereka kadang-kadang tak berapa kisah dalam hal ini. Dan politik itu berubah, zaman berubah. Sebab itu saya sebut kepada mereka yang nak kepada negara Islam, dan kita pun nak Islam menjadi asas kepada negara. Dia tak pada dengan sebut negara Islam, negara Islam. Cuba sebut apa itu negara Islam yang dimaksudkan. Sebab perkataan negara Islam sangat umum. Sangat umum. Kita nak apa kerangka dia, sehingga kita nampak apa yang dikatakan belum Islam dan nak diislamkan, bagaimana proses islamisasi itu nak dilakukan, supaya kita rasa ini betul, ini perlu penambahan dan seumpamanya. Ini perlu bagi program. Kalau kita kata nak Islamization, nak Islamizekan kita punya beberapa keadaan. Secara umumnya dasar-dasar umum negara ini sudah Islam. Dalam bukan semua tak bercanggah dengan Islam. Kita tak boleh kata kita nak mengislamkan sistem lampu trafik. Tak payahlah. Iaitu ikut Islam, misalnya hijau berhenti, merah jalan. Tak ada. Islam tak ada kata tu. Ataupun biru berhenti, hijau jalan. Tak ada. Ini benda-benda umum yang diterima oleh agama. Agama sentuh benda-benda yang tentu. Ini semua adalah dasar-dasar umum yang kena. Politik ni satu bahagian. Nanti kita akan bahas. Saya tak faham. Dua di langit, Nabi Isa, Izri pun saya tak tahu apa itu. Bergegar aras dengan kerana talak ialah hadis yang tidak sahih. Bahkan hadis ini maudhu'. Pegangan ahli sunnah tentang ayat-ayat mutasyabihat yang membabitkan soal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya aliran ahli sunnah dalam hal ini ada dua. Pertama ialah aliran salaf, yang mereka ini tidak mau mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mereka sebahagian yang menyebut bahawasanya ayat-ayat mutasyabihat ini kita kekalkan apa diketahui maknanya insya-Allah. Kalau Allah kata dia mata yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata tangan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata muka yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mesti sama. Orang kata tu kita samakan Allah dengan makhluk, tak mesti. Kita kata muka pintu, takkan muka kita sama dengan muka pintu. Kan? Muka tembok, takkan muka tembok sama dengan muka manusia. Allah mendengar, kita mendengar pun tak sama. Takkan tangan Allah sama dengan tangan. Tetapi perkataan tanganlah macam mana? Laisa kamitslihi syai', tidak ada boleh dibandingkan Allah dengan apa pun. Inilah yang menjadi kecenderungan pegangan ulama-ulama salaf dahulu, dan kita jarang melihat takwilan-takwilan mereka melainkan ayat-ayat yang kritikal. Kemudian apabila muncul krisis disebabkan kerana dunia Islam menterjemah falsafah Yunan, lalu timbul masalah ilmu ni, mula manusia mensifatkan Tuhan, mula timbul golongan yang mujassimah, mereka ni mensifatkan Tuhan, mentajsimkan Tuhan. Maka timbul aliran yang cuba untuk
untuk tanzih Allah Subhanahu wa taala, untuk bersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sifat-sifat yang boleh menyamakan Allah yang makhluk. Mereka ini pergi kepada tinggal satu peringkat mentakwilkan ayat-ayat ayat-ayat sifat ini, terutamanya dengan makna-makna yang lain. Seperti tangan dengan maksud kudrah, kuasa. Kalau dia Allah sebut tangan, maka dia kata tangan dengan maksud. Dia andaikan dalam segi bahasa. Macam kita kata benda ni dalam tangan aku lah, maksudnya benda ni dalam kuasa aku. Dia andaikan. Dengan berbagai timbul masalah. Ulama-ulama aliran salaf tidak setuju dengan perkara ini. Dan aliran Asy'ariyah, mereka juga disebut oleh Ibn Taymiyah sebagai aqrabut ta'ifah ila sunnah. Puak Asy'ariyah ini ta'ifah yang dekat kepada sunnah. Dekat kepada sunnah. Bahkan mereka min ahli sunnah. Mereka di kalangan ahli sunnah. Tetapi mereka mentakwilkan ayat-ayat ini dengan tujuan mereka nak menghabis falsafah pada zaman itu. Krisis falsafah pada zaman itu. Kita pun barangkali kalau tuan-tuan pergi ke barat, mungkin kalau nak jumpa orang Kristian nak sebut benda-benda itu susah. Kadang-kadang keadaan yang seperti itu menyebabkan mereka pergi kepada masalah takwilan. Al-Imam Zahabi, Ibn Taymiyah dan seumpamanya menentang orang-orang yang mentakwilkan ini. Dan sebahagian ulama kadang-kadang melihat pentakwilan ini penting kerana untuk mengelakkan salah faham. Mereka yang kata penting juga bukan di kalangan yang calang-calang mereka, seperti Al-Hafiz Al-Imam Al-Baihaqi, bahkan Al-Hafiz Ibn Sani, bahkan Al-Imam An-Nawawi. Mereka juga di kalangan ulama hadis, mereka kata boleh takwil apabila ada keperluan untuk berbuat demikian. Saya melihat yang afdalnya tak payahlah, kekalah dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang awal. Adapun mereka yang mentakwil dengan tujuan untuk mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap mereka masih lagi ini dalam daerah yang diizinkan dan perkara ini tidak sampai kepada menyesatkan di antara satu sama lain. Ada perbezaan soal isbal. Tanya ustaz lain isbal. Tak apa, saya jawab saya dulu. Lagi sensitif pula untuk ustaz ni. Isbal ni ialah maksud melabuhkan pakaian, melabuhkan jubah bawah daripada buku lagi. Asalnya jubah. Ini asal. Dan dalam riwayat Bukhari, ma tahta ka'bain fannaru aula biha. Apa fannaru aula biha. Apa yang bawah daripada ka'bain buku lali, maka neraka lebih afdal. Aula atuk. Adakah hadis ni bermaksud apa saja yang bawah daripada buku lali memang neraka lebih afdal? Dia akan diazab? Ataupun hadis ni mempunyai konteks dah, mempunyai sabab urut dia, mempunyai tadi. Persekitaran hadis bermaksud pada zaman orang Arab dahulu, bila dia labuhkan jubah dia, tanda kesombongan. Dia labuhkan jubah tanda kesombongan. Maka melabuhkan jubah bawah pada buku lali itu lambang kepada orang sombong. Kalau kita lihat, kita faham di sudut itu, maka orang kerana kesombongan, ia masuk dalam hadis ini. Jika tidak kerana kesombongan, mungkin kita boleh kata makruh dan seumpamanya, kerana dia keluar daripada konteks. Sebab Nabi mengizinkan wanita untuk labuh jubah sehingga meleret tanah, padahal bawah buku lali, sebab tidak dibina di atas kesombongan. Dan ada hadis yang Nabi kata, yang di mana tanah yang selepas itu menyucikan yang sebelumnya. Bagi wanita orang Arab tak jubah labuh perempuan dia, Nabi tak suruh wanita atas daripada 2 buku lagi. Maka berlaku perbezaan pandangan ulama. Mereka yang menganggap menerima hadis ini secara zahir, menyatakan tanpa ada maksud sebaliknya, maka apa saja bawah pada buku lali, maka dia adalah berdosa dan itu menyebabkan solatnya kurang pahala dan seumpamanya. Saya wallahu taala alam, kalau tanya saya, kalau pakai jubah tak boleh bawah pada buku lali, sebab jubah ni pakaian Arab dan tentulah mempunyai nilai-nilai Arab, dan nilai Arab tu bawah pada buku lali semua.
Nilai haram. Kalaupun tak sampai haram, tentu dah. Pada makruh tentu dah. Sebab nilai Arab jubah bawah pada buku lali sombong. Orang putih dulu pun bila nak kahwin, jubah hak bawah tu orang kena heret ikut ke belakang pegang. Kemudian pergi kepada dikias seluar bawah pada buku lali. Adakah termasuk dalam jubah? Jika kita faham seluar ni sama dengan pahaman aliran pertama, yang kata apa saja bawah buku lali sama, maka seluar akan masuk. Kita nak pergi bilik ayam pakai tola labuh sampai bawah pun kena. Pakai baju tidur malam hak labuh tu pun kena. Selimut malam-malam jalan labuh pada buku lali pun kena. Semuanya neraka, lebih patut untuk nak. Kerana tak boleh kias kat seluar, kena kias semua. Kain plekat kena, seluar kena, jubah tidur kena. Pakai kain plekat, lepas tu bagi labuh sampai bawah pada kaki kerana nak selimut kaki kena. Kalau nak kias-kias ni. Wallahu ta'ala alam. Ini hukum, saya tak berani, tapi bagi saya seluar tak termasuk. Siapa yang tak mau, siapa yang sing-singkan seluarnya, tak mau bawa bagi saya dia sangat baik. Sekurang-kurangnya dia selamat daripada semua penafsiran ulama. Kalau pergi kepada bab hak kata bawah pada buku lali boleh pun ke tak boleh dah, dia selamat dah tentu dan dia betul lebih baik. Cuma kalau tanya pendapat saya rasa seluar tak termasuk. Tak termasuk. Allah Ta'ala alam, Tuhan lebih mengetahui lah masalah ni. Lebih mengetahui masalah ni. Jadi kalau kita tengok orang pakai bawah pada buku lali seluar tu, saya ingat tak usah tegur lah kot. Kita tegur hak jubah. Kita tegur hak jubah. Tapi kalau nak bagi pendapat tak apalah, sudah bagilah pendapat. Saya pun tengok ada yang atas, alhamdulillah tu bagus. Cuma kalau kita pergi jabat ni dia terangkat sangat, orang pun heran juga kadang-kadang. Ya. La tas'alu an asya'in tubda lakum tusu. Jangan tanya benda-benda yang apabila zahir pada kamu menyusahkan kamu. Apa hak kita potong selesai. Saya tanyalah. Hak mana dipotong daripada bahagian kita, ia bukan juzuk daripada kita lagi. Ia bukan juzuk daripada kita. Kita potong kuku habislah. Kalau wanita haid tak boleh potong kuku, orang berjunub pun tak boleh potong kuku juga. Sebab apa? Tak pergi nak mandi kena bawa kuku mandi sekali. Garu-garu kulit keluar sikit pun, kuping pun tak boleh kak. Kena pergi mandi dengan kuping-kuping sekali. Kena kuping sebahagian daripada kita. Oh kacau. Inna ad-dina yus walam yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama mudah, tak ada siapa menyusahkan apa, mana dia susah. Hak mana Tuhan tak suruh, tak payah kita, Nabi tak sebut, tak payah kita pergi cari bagi jadi payah kita. Tak payah. Kalau Cina buta haram, apakah nikah mut'ah juga begitulah? Minggu lepas kita ceramah bab mut'ah. Jadi tak main. Itu ada peluang kepada mereka yang meniaga kaset. Meniaga CD. Saya bisnes itu. Saya tidak ada. Aku tidak terlibat dengan ini gambar. Bisnes tu baguslah. Bisnes CD ni, saya memang galakkan beli. Saya kadang tak mau salah faham, bukan kerana saya ada share. Tapi bila tuan-tuan tak mai kuliah, tuan-tuan tak dengar. Tuan-tuan dengar CD tu. Jadi bukan saya marah tanya sekali lagi. Kurang-kurangnya kita tanya soalan yang baru. Jadi minggu lepas tentang mut'ah. Jadi belilah. Saya tak tahu ada baju CD tu. Ada soalan. Ada. Jadi belilah CD tu. Yang mana syarikat terpaksa membayar kepada promotor sebanyak 50%. Ya. Kedatangan Dajjal. Panjang cerita Dajjal. Al-Imam Ibn Kathir tulis kitab Al-Fitani wal Malahib. Bab Dajjal ya. Sampai saya ingat 1/4 lebih buku tu. Daripada Ibn Sayyaf sehingga Dajjal akhir zaman. Oh, kita kena ceramah bab Dajjal. Cuma yang kita takut Dajjal sebelum kedatangan Dajjal. Imam Malik kata Dajjal juga. Kata Imam Malik Dajjal sebelum kedatangan Dajjal. Tapi insya-Allah nanti ada masa kita akan
Saya tengok ada gambar di Indonesia, ada orang ada gambar saya dua. Satu, ni bukan saya kempen, saya tahu lah sebelum muda kan, Laskar Pelangi. Cerita ni Laskar Pelangi ni, saya tu filem. Oh, dia dapat ada teruk doktor sini, saya tu filem dah. Nah, tu ya, tak apa nak kata ni, kalau tak ada benda nak kata, tak kata apa. Laskar Pelangi filem tentang kesungguhan seorang guru, orang guru untuk memberi pendidikan kepada anak-anak miskin supaya boleh menulis, membaca dan ada ilmu. Mereka buat sekolah sangat baik. Iaitu sekolah Muhammadiyah di Belitung. Dan dia cerita sejarah bagaimana bersungguh-sungguhnya nak memberikan pendidikan. Tuan-tuan kalau tengok, saudara-saudara kalau tengok, bawa anak-anak kita tengok. Bagi dia tengok. Sungguh-sungguh kemiskinan, kesungguhan guru nak bagi belajar agama. Walaupun dia tunjuk gambar cikgu perempuan dia tu tak pakai tudung macam orang perempuan kita lah. Biasalah di Indonesia kadang-kadang kita janganlah tengok. Bila kita nak tengok orang tu, setengah orang tu bila dia tengok dia nak apa perfect macam mana dia mau. Tentulah tak. Kadang-kadang dia sebut tentang realiti. Kita kadang-kadang main satu orang nak sumbang sokongan tadi. Ada orang kata, Dr. Asri kenapa menerima sokongan di mahkamah daripada perempuan-perempuan yang tak pakai tudung lengkap? Masya Allah. Sokongan dia sokong juga. Dan kita kadang-kadang jangan tengok benda tu nilai manusia satu sudut. Mungkin manusia ada kelemahan di sudut ini lebih pada lain. Orang ni kadang-kadang lebih di sini, dia kurang di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menimbang amalan manusia. Tapi tuan-tuan tengok Laskar Pelangi, filem yang baik untuk tuan-tuan dan anak tuan-tuan tonton. Oh, tentang yang mengaji sini dengan filem pun kita iklan sekali. Filem yang baik untuk tuan-tuan dan anak tuan-tuan. Bagi semangat mereka belajar dan bagi semangat terutama guru macam mana mereka patut menjadi. Laskar Pelangi ni satu novel yang diterjemah menjadi filem. Dan satu lagi filem Sang Murabi yang mencerita perjuangan Kiai Rahmat, pendakwah Indonesia yang terkenal. Ini pun dua baik. Sebab saya bagi alternatif cuti-cuti ni. Tak kira daripada tuan-tuan nak tengok 2000 apa? Tuan, eloklah tuan-tuan tengok Laskar Pelangi ya. Tak ada buat cinta ropak salah, tapi mungkin pasal dia buat. Kita tengok. Hadis Ummu Salamah sabit diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahkan diriwayatkan sebagian riwayatnya daripada Al-Imam Al-Bukhari. Ummu Salamah mengkritik soalan dia. Hadis Ummu Salamah yang kata bahawasanya wanita haid kalau bersanggul mandi tak payah rongkaikan sanggul. Abdullah ibnu Umar, orang tanya dia pendapat dalam hal ini, dia suruh rongkaikan sanggul. Benda ni sampai kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah marah. Ummu Salamah kata mandi dengan Nabi, sanggul Nabi tak suruh rongkai pun. Awak ibnu Umar tak suruh perempuan cukup kepala terus. Marah tu. Sebenarnya tak payah rongkai. Jadi kalau wanita yang bersanggul lalu dia mandi wajib, dia hanya lalukan air atas sanggul dia dan tak rongkaikan sanggul dia, tetap. Ini ada hadis yang riwayat Ummu Salamah. Terutama yang dah pi buat rambut mahal-mahal tu. Jadi buat rambut mahal bukan untuk orang, untuk suami kan. Jadi suami dia dah sanggul mahal, jadi dia tak mau rongkaikan, dia boleh lalukan air seperti mana yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan teruskan dan saya harap amanah saya minggu depan SMS 10 orang sebelum datang sini, petang tu, bukan petang, hari sebelum tu, tentang kuliah kita apa. Insya-Allah itu masa depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.